Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Syafal Bakrin Haji Suhaili. Dan saya Norbaizura Endi. Berita-berita utama malam ini. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menegaskan umat Islam sewajarnya semakin dekat dengan Al-Quran dalam keberadaan di abad teknologi tinggi ini. Bertitah pada Majlis Sambutan Nuzul Al-Quran Peringkat Negara, Kebawah Duli Yang Maha Mulia mengajak umat Islam berazam untuk melazimi diri dengan Al-Quran supaya umat Islam dan negara sentiasa diilhami cahaya Al-Quran. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzadin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khadiwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menegaskan umat Islam sewajarnya semakin dekat dengan Al-Quran dalam keberadaan di abad teknologi tinggi ini kerana tidak alasan untuk berdalih untuk melambat-lambatkan berdamping dengan Al-Quran. Justru baginda mengajak umat Islam berazam untuk melazimi diri dengan Al-Quran supaya umat Islam dan negara sentiasa diilhami dengan cahaya Al-Quran. Kebawah Duli Yang Maha Mulia menegaskan demikian dalam titah pada Majlis Sambutan Nuzul Al-Quran Peringkat Negara bagi tahun 1444 Hijrah 2023 Masihi di Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas semalam. Baginda memulakan titah dengan merafakkan syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana berpeluang lagi menghidupkan bulan Ramadan dan meraihkan peristiwa turunnya kitab suci Al-Quran. Peristiwa Nuzul Al-Quran titah baginda tidak syak lagi adalah merupakan detik yang amat bersejarah bagi umat Islam. Al-Quran titah baginda akan kekal terpelihara dari sebarang kecacatan dan terselamat dari ancaman anasir-anasir jahat sehingga ke hari kiamat. Oleh yang demikian, kita tidaklah perlu khawatir dengan pelbagai kejahatan yang dilakukan ke atas Al-Quran. Kerana bukan kita yang menjaganya, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala selaku penjaga mutlak kitab yang mulia ini. Apa yang perlu kita buat ialah merujuk kepada Al-Quran sebagai panduan dalam semua perkara duniawi dan ukhrawi dengan membaca dan beramal dengan ajarannya. Hanya dengan cara inilah langkah kita akan terarah ke jalan yang selamat di dunia dan di akhirat. Kebawah Duli Yang Maha Mulia seterusnya bertitah memetik sabda Nabi Muhammad SAW daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang maksudnya Al-Quran ini adalah merupakan hidangan Allah, maka terimalah hidangannya itu semampumu. Sesungguhnya Al-Quran merupakan tali Allah, cahaya yang terang dan ubat yang mujarab, iaitu perlindungan bagi orang yang berpegang dengannya, kejayaan bagi orang yang mengikutnya, dan tidaklah seseorang itu terpesong, melainkan dengan Al-Quran dia akan kembali ke pangkal jalan, dan tidaklah seorang itu menyimpang, melainkan dengan Al-Quran dia menemui jalan yang lurus. Hadis riwayat Al-Hakim. Tema Majlis Nuzul Al-Quran pada tahun ini berbunyi: bersabar, berikhtiar, bertawakal dan berdoa dalam menghadapi segala ujian
dengan petunjuk Al-Quran adalah gambaran kebenaran tentang hadis tadi. Al-Quran adalah santapan yang membekalkan kekuatan kepada para hamba. Al-Quran mengajak kita bersabar kerana sabar adalah penawar. Al-Quran menyuruh kita berikhtiar kerana ikhtiar adalah cahaya yang menyuluh. Al-Quran memandu ke jalan yang lurus sewaktu kita bertawakal. Dan Al-Quran yang memiliki keajaiban tiada henti-hentinya menyuruh kita berdoa mengharap pertolongan Allah. Sebab itulah semasa berhadapan dengan kepayahan dan kesukaran, sabar adalah menjadi kekuatan untuk bertahan kerana kita tahu bahawa Allah Subhanahu wa taala sentiasa bersama dengan orang-orang yang bersabar, dan adapun ujian merupakan tanda kasih sayang Allah ke atas hamba-Nya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan yang paling baik akhlak adalah orang yang paling sabar dalam kesulitan. Hadis riwayat Bukhari. Ikhtiar pula titah baginda adalah ibadah. Al-Quran menyuruh umat Islam supaya berusaha untuk mencapai matlamat memperbaiki kehidupan. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia memetik sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui hadis riwayat Bukhari yang maksudnya, apabila kamu ditimpa musibah maka berikhtiarlah, kerana sesungguhnya setiap kesusahan itu disertai dengan kemudahan. Dan akhir sekali ialah berdoa setelah bertawakal. Doa pula adalah rasa kehambaan dan kerendahan diri kita di hadapan Allah. Allah sangat hampir dan sentiasa bersedia untuk mengurniakan belas kasihan terhadap para hamba yang meminta. Oleh itu, keberadaan kita di abad teknologi tinggi ini, sewajarnya kita semakin dekat dengan Al-Quran. Tiada alasan untuk kita berdalih untuk melambat-lambatkan berdamping dengan Al-Quran. Mengambil sukut baik di bulan Ramadan ini, marilah kita berazam untuk melazimi diri dengan Al-Quran supaya kita dan negara sentiasa diilhami dengan cahaya Al-Quran. Kemuncak Majlis Sambutan Nuzul Al-Quran peringkat negara ialah penganugerahan hadiah-hadiah kepada para pemenang musabaqah menghafaz Al-Quran beserta pemahamannya peringkat akhir kebangsaan dan peringkat negara anggota MABIMS tahun 1444 Hijrah. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat menyempurnakan penganugerahan hadiah-hadiah. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Pehin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Othman, Menteri Hal Ehwal Agama serta jawatan kuasa tertinggi sambutan. Berangkat sama paduka-paduka ananda dan adinda ke bawah Duli Yang Maha Mulia. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadibillah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Sri Maharaja Permaiswara,
Pengiran Muda Haji Sofri Bolkiah dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran di Gadong Sahibul Mal, Pengiran Muda Haji Jeffrey Bolkiah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Bacaan surah Al-Fatihah dipimpin oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Dato' Paduka Seri Setia Haji Awang Salim bin Haji Besar. Menteri Hal Ehwal Ugama dalam sembah alu-aluan menyembahkan corak keislaman di negara ini kekal utuh di bawah pemerintahan beraja. Tegasnya, kita telah berusaha menepati tujuan bernegara yang sedemikian itu secara berterusan. Kita lakukan dan laksanakannya menerusi rancangan dan program-program pembangunan negara dalam semua bidangnya yang menepati maqasid syariah yang bertujuan menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga akal, menjaga harta dan seterusnya, menjaga keturunan. Para pemenang dari 5 kategori musabakah menghafaz Al-Quran beserta pemahamannya peringkat akhir kebangsaan mempersembahkan hafazan beserta pemahamannya. Kategori A bagi menghafaz surah-surah pilihan dari juz 30 beserta pemahamannya bagi peserta berumur 13 tahun ke bawah dimenangi oleh Dayang Amal Aziah binti Muhammad Saiful Ashrin. Sementara Dayang Alia Fathiah binti Haji Abdul Rajid memenangi kategori B menghafaz surah-surah pilihan, surah Luqman, surah As-Sajadah, surah Yasin, surah Ar-Rahman, surah Al-Waqi'ah, surah Al-Jumu'ah, surah Al-Mulk, surah Al-Jin dan surah Al-Insan dan beserta pemahaman surah Al-Kahfi dan surah An-Nur bagi peserta berumur 14 tahun ke atas. Kategori C menghafaz surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran beserta pemahaman surah An-Nisa dan surah Al-Ma'idah terbuka bagi semua peringkat umur dimenangi oleh Awang Ahmad Muhammad alias Munir bin Haji Ibrahim. Bagi kategori D, menghafaz 15 juz Al-Quran dari juz 1 hingga juz 15 berserta pemahaman surah Maryam, surah Taha, surah Al-Anbiya dan surah Al-Hajj terbuka kepada semua peringkat umur dimenangi oleh Awang Ahmad Huzaifah bin Haji Awang Hasbi. Manakala Awang Abdul Aziz bin Nur Nasran menjuarai kategori E menghafaz 30 juz Al-Quran berserta pemahaman surah Al-Mujadalah, surah Al-Hash, surah Al-Mumtahanah, surah Al-Saf, surah Al-Munafikun, surah At-Taghabun, surah At-Talaq dan surah At-Tahrim terbuka kepada semua peringkat umur. Bagi peringkat negara anggota MABIMS, kategori menghafaz 10 juz Al-Quran beserta pemahaman juz 10 dimenangi oleh Muhammad Ashraf bin Amir dari Malaysia. Muhammad Bagus Maksum dari Republik Indonesia menjuarai kategori menghafaz 30 juz Al-Quran beserta pemahaman juz 24. Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menyempurnakan pengurniaan hadiah-hadiah kepada para pemenang. Kategori A, Johan disandang oleh Dayang Amal Haziah binti Muhammad Saiful Ashrin dengan menerima wang tunai RM1,500. Naib Johan, Dayang Nur Sofiah Solehah binti Muhammad Fikri dan tempat ketiga, Dayang Nur Syifa Hasanah binti Muhammad Fikri. Johan kategori B, Dayang Alia Fathiah binti Haji Abdul Rajid menerima wang tunai RM2,000. Sementara Awang Muhammad Firdaus bin Muhammad Saleh di tempat kedua dan Dayang Nur Amal Sofiah binti Irma Syukrin di tempat ketiga.
Johan kategori C, Awang Ahmad Muhammad alias Munir bin Haji Ibrahim menerima wang tunai RM2,800. Pemenang kedua, Awang Ahmad Darwish bin Hamdan, manakala Awang Muhammad Faiz Najwan bin Muhammad Saleh menduduki tempat ketiga. Johan kategori D, Awang Ahmad Huzaifah bin Haji Awang Hasbi menerima wang tunai RM3,500. Pemenang kedua, Awang Ahmad Hamizan alias Ahmad Ali Reda bin Haji Laidin dan Awang Haji Muhammad Bazli Raif bin Haji Zulkifli di tempat ketiga. Pemenang kategori E, Awang Abdul Aziz bin Nur Nasran menerima wang tunai RM5,000. Naib Johan, Awang Muhammad Adi Shazani bin Syahri dan Awang Muhammad Syahmi bin Muhammad Salahuddin di tempat ketiga. Para pemenang juga menerima hadiah iringan dan sijil penyertaan. Muhammad Ashraf bin Amir dari Malaysia memenangi musabakah menghafaz Al-Quran beserta pemahamannya peringkat negara anggota MABIMS bagi kategori 10 juz Al-Quran berserta pemahaman juz 10 menerima wang tunai RM4,000. Peserta dari negara Brunei Darussalam, Awang Haji Muhammad Bazli Raif bin Haji Zulkifli di tempat kedua dan peserta dari Republik Indonesia, Rahmiyatul Khairat di tempat ketiga. Manakala Muhammad Bagus Maksum dari Republik Indonesia memenangi kategori menghafaz 30 juz Al-Quran beserta pemahaman juz 24 menerima wang tunai RM7,000. Naib Johan, Awangku Muhammad Abdul Qadir bin Pengiran Haji Ibrahim dari negara Brunei Darussalam dan peserta dari Malaysia, Afifah Syakirah binti Muhammad Razi di tempat ketiga. Para pemenang juga menerima hadiah iringan dan sijil penyertaan. Persembahan selawat tafrijiah dan doa selepas membaca Al-Quran oleh pegawai dan kaki tangan Kementerian Keuangan dan Ekonomi menyerikan lagi majlis. Doa selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Setia Haji Awang Salim. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bersabar, berikhtiar, bertawakal dan berdoa menghadapi ujian dengan petunjuk Al-Quran menjadi tema sambutan tahun ini. Majlis Sambutan Nuzul Al-Quran peringkat negara menjadi keunikan di negara Brunei Darussalam. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menyempurnakan penganugerahan hadiah-hadiah menyemarakkan lagi majlis tersebut. Peristiwa penting itu antara yang dimuatkan dalam sorotan Majlis Sambutan Nuzul Al-Quran peringkat negara.
dan tahniah kepada semua peserta, khasnya mereka yang berjaya di dalam musabaqah menghafaz Al-Quran beserta pemahamannya, peringkat kebangsaan dan peringkat negara anggota MABIMS tahun 1444 Hijrah bersamaan 2023 Masihi. Sifat pemedulian dan saling prihatin terhadap mereka yang kurang berkemampuan di negara ini dapat dilihat melalui penyampaian sumbangan daripada pelbagai pihak seperti agensi-agensi kerajaan, swasta, pertubuhan bukan kerajaan dan orang perseorangan. Justru syarikat kumpulan TM, Pasaraya TM Majid mengambil inisiatif seumpamanya dengan menyampaikan sumbangan berupa barangan keperluan asasi kepada 80 orang kurang berkemampuan yang terpilih di Kampung Kilanas dan Kampung Jangsa. Inisiatif tersebut merupakan kali ke-15 diadakan bertujuan untuk meringankan beban mereka yang memerlukan terutama dalam membuat persiapan menyambut Lebaran yang bakal menjelang nanti. Majlis Infak Ramadan kali ke-10 anjuran Halakah Pencinta Al-Quran diadakan bagi menghulurkan sumbangan dan meringankan bebanan golongan yang memerlukan dalam persiapan menyambut tibanya Syawal. Majlis penyampaian sumbangan berlangsung pagi tadi di Masjid Pengiran Muda Abdul Matin di Kampung Mulaud. 14 anak yatim dan 12 golongan kurang berkemampuan menerima sumbangan berupa wang tunai serta barangan asasi termasuk beras dan telur. Sumbangan adalah hasil kutipan daripada ahli-ahli Persatuan Halakah Cinta Al-Quran dari 12 buah masjid di daerah Brunei dan Muara dan daerah Tutung, orang persorangan dan jemaah masjid. Bagi membuka peluang para peniaga untuk menjualkan kuih muih yang dihasilkan sendiri, Jabatan Belia dan Sukan, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan mengadakan jualan kuih muih belia yang disertai oleh 33 pengusaha. Orang ramai yang ingin mendapatkan kuih muih hasil tempatan bolehlah ke Pusat Belia Bandar Seri Begawan sehingga 19 April ini. Jualan dibukakan pukul 10 pagi hingga 9.30 malam. Antara peserta yang mengikuti jualan, ahli Kelab Komuniti Belia Transformasi KKBT Pusat Belia, Persatuan Pengakap, alumni pelajar Akademi Masakan Pusat Belia BSB, Koperasi Pusat Pembangunan Belia dan Belia Berniaga. Kami di sini berjual hasil perbuatan kami sendiri. Ianya juga dihasilkan oleh orang-orang kita ni jugalah.
seperti makanan-makanan kering, kuih-muih yang kek artificial itulah yang digemari orang Brunei kita inilah. Alhamdulillah, sambutan daripada orang ramai sejak peresmian amatlah menggalakkan. Makanan-makanan yang dijual di sini macam makanan untuk hari raya macam selalu macam kuih raya, kuih kering sama kek-kek atau